Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Awani Borneo bersama saya Asim Hassan. Mari kita dengarkan apa yang kami bawakan untuk anda malam ini. Kiranya tunjuk perasaan ini tidak diindahkan, nasihat saya ini tidak diindahkan, kita telah bersedia ya dari segi Light Strike Force. Dan seumur hidup 20 tahun saya ini, saya tak pernah beraya tanpa keluarga saya. Kita mulakan Awani Borneo dengan perkembangan COVID-19. Terkini COVID-19, Sarawak mencatatkan pertambahan 522 kes positif. Seterusnya Sabah dengan 131 kes, manakala tiada pertambahan kes positif dilaporkan di Labuan, menjadikan jumlah kes kekal kepada 2,451 kes. Duka cita dimaklumkan, 2 kematian dilaporkan di Sarawak dan 1 di Sabah. Seterusnya, operasi di Empangan Balih dihentikan sementara susulan peningkatan kes COVID-19 melibatkan pekerja kontrak di kawasan itu. Malah, Sarawak Energy Berhad SEB turut melaksanakan Perintah Sekatan Pergerakan. Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, setakat 27 April lalu, 970 pekerja sudah menjalani saringan dan diasingkan bagi rawatan lanjut. Malah, katanya daripada jumlah itu, 308 individu disahkan positif. Selain itu, Rundi mendedahkan 60 orang daripada jumlah keseluruhan pekerja kontrak yang disaring didapati tidak memiliki permit kerja yang sah. Tegasnya, SEB tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang menggunakan khidmat pekerja kontrak tanpa permit. Jangan terpengaruh anasir yang cuba mengadu domba. Itu nasihat Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali susulan beberapa siri protes membantah pelaksanaan PKPD baru-baru ini di Tawau. Jelasnya jika tidak puas hati sekalipun, kenalah ikut saluran yang betul. Jika mahu membuat suatu bantahan ataupun mengadakan satu permohonan, tolonglah dapatkan permit terlebih dahulu daripada pihak berkuasa. Kerana pelbagai kesalahan akan terlibat di sana dan kita khawatir hasil perhimpunan tersebut akan berlaku penularan COVID-19, terutamanya di kawasan kluster PKPD. Dan kita sudah maklum kes perhimpunan yang berlaku di Tawau. Tegas Hazani, polis bukan mahu menganiaya rakyat, sebaliknya melaksanakan tugas mengikut lunas undang-undang demi kepentingan semua. Saya menasihatkan netizen di laman sosial supaya tidak terpengaruh dengan mana-mana anasir yang lihat cuba mengadu domba, menimbulkan kekacauan, mengganggu ketenteraan. Saya akan ambil tindakan yang tegas dan sewajarnya mengikut peruntukan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Dan ini pula kata dua Ketua Polis Daerah Tawau, SCP Peter Umbuas. Jangan anjur sebarang tunjuk perasaan. Jika degil, bersedia berdepan tindakan pihak berkuasa. Sekiranya tunjuk perasaan ini tidak diindahkan, nasihat saya ini tidak diindahkan, kita telah bersedia ya dari segi Light Strike Force, IPD, kita ada PORU, Public Order Riot Unit daripada PGA, kita ada Riot Unit pada ATM, memandangkan kita ni masih dalam darurat ya. Jadi ATM akan bersama kita untuk menentang tunjuk perasaan ini. Kita ambil tindakan di bawah akta darurat ya, audinan darurat ya. Dan kita juga akan mengambil tindakan di bawah akta perhimpunan aman. Kita tetap akan membuat tangkapan. Minggu lalu, 7 individu ditahan reman kerana cubaan tunjuk perasaan di Kampung Muhibah Raya, Tawau.
Tunjuk perasaan itu dilakukan untuk membantah lanjutan pelaksanaan PKPD di kampung berkenaan. Saringan secara aktif SCD akan dilakukan 5 hari berturut-turut di beberapa kawasan di Sibu. Hari ini saja ia dimulakan di Zon Tong Sang Sibu dan disusuli Zon Bahagia Jaya pada esok. Malah tempoh SCD juga dipanjangkan dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Saya minta supaya ikut SOP. Kalau nampak orang ramai, kita balik dulu, biar orang lain dulu. Dan sebab masanya panjang, bukan macam dulu 3-4 jam. Ini daripada pukul 8 sehingga pukul 5. Jadi kita tidak payah berebut ataupun bersesak untuk mendapatkan swab test. Tambahnya, bagi zon Permai dan Jeriah akan diadakan di Taman Tasik Permai pada 1 Mei 2021. Manakala zon Rejang Park di Traffic Garden berdekatan dengan klinik komuniti Taman Rejang pada 2 Mei 2021. Yang terakhir, zon Ulu Sungai Merah dan Taman Indah akan diadakan di Swan Square dan Wonderful pada 3 Mei 2021. Justru beliau meminta mereka yang mempunyai risiko dan kontak rapat serta yang mempunyai gejala untuk menjalani ujian saringan tersebut. Jelas Dr. Anwar, SCD itu diadakan kekang penularan jangkitan dalam kalangan komuniti. Selain itu, Dr. Anwar mendedahkan kes jangkitan yang dikesan di asrama sekolah di Sarawak berpunca daripada jangkitan murid kepada murid ekoran keadaan sesak di asrama. Manakala jangkitan dalam kelas pula melibatkan murid ke guru atau sebaliknya. Malah jangkitan dalam kelas yang pertama kali berlaku adalah di SJK Methodist Sibu berpunca daripada seorang guru yang bergejala. Memang betul. Kalau ada dua sekolah yang saya tahu, SJK Methodist yang pertama kali kena, SJK Methodist di Sibu, adalah berpunca daripada guru yang demam, cik padahnya demam tapi yang ke sekolah. That's it. Okay? Sebab saya menanyakan tadi, jika demam, jika ada rasa si nyaman, please do not go to work. Bukan di sekolah, sesiapa. Baiknya pegawai kerajaan, siapa-siapa. Tambah Anwar, pemantauan SOP akan dijalankan oleh pihak berkuasa di sekolah-sekolah walaupun orang luar tidak dibenarkan masuk kecuali pihak berkuasa yang menjalankan tugas. Untuk bahagian Sibu, terdapat 85 sekolah terkesan akibat jangkitan COVID-19 iaitu 46 dari sekolah rendah, 23 sekolah menengah, 11 tadika, 4 prasekolah dan 1 sekolah swasta. Manakala 117 kes positif dikesan melibatkan 2 kluster melibatkan institusi pendidikan. Mesyuarat Sidang Khas Majlis Keselamatan Negara MKN bersetuju membenarkan para pelajar institusi pendidikan tinggi IPT untuk pulang ke rumah masing-masing sempena cuti Hari Raya Aidilfitri kecuali Sarawak. Dalam satu kenyataan, Kementerian Pengajian Tinggi menetapkan beberapa mekanisme kawalan yang mana pergerakan pelajar akan dilaksanakan secara berfasa. Tarikh yang ditetapkan bagi pergerakan pulang ke rumah masing-masing ialah pada 7 hingga 12 Mei. Manakala pergerakan pelajar kembali ke kampus ialah pada 15 hingga 20 Mei 2021. Pergerakan pulang pelajar akan menggunakan 3 kaedah iaitu menggunakan kenderaan sendiri, dijemput oleh ibu bapa atau penjaga atau menggunakan bas yang diselaraskan oleh IPT. Pergerakan melalui kenderaan awam tidak dibenarkan kecuali perkhidmatan penerbangan. Pihak IPT juga akan menyediakan surat pelepasan perjalanan rentas negeri dan daerah dan menyelaras tarikh pergerakan pulang ke rumah dan kembali ke kampus bagi setiap pelajar. Bagaimanapun, pelajar turut diberi pilihan sama ada pulang ke kediaman masing-masing atau kekal berada di kampus sempena cuti perayaan ini. Pergerakan pelajar sempena Aidilfitri ini dianggarkan melibatkan 103,994 pelajar yang kini berada di kampus daripada jumlah keseluruhan 1.3 juta pelajar. Sementara itu, 696 daripada lebih 1,600 pelajar UNIMAS dari Semenanjung, Sabah dan Labuan akan beraya di perantauan selepas keputusan tidak membenarkan mereka pulang ke kampung halaman masing-masing. Jumlah keseluruhan pelajar yang berada di dalam UNIMAS sekarang ini adalah seramai 1,676 orang, di mana 1,345 orang adalah berada dalam kampus, manakala 300 lebihnya pula berada di luar kampus. Dan daripada jumlah keseluruhan itu, kita ada 848 orang pelajar daripada Sarawak sendiri,
dan 515 pelajar daripada Semenanjung, 174 daripada Sabah dan 7 orang daripada Labuan, manakala pelajar antarabangsa adalah seramai 132 orang. In fact, UNIMAS telah being a bit very proactive in this, melihat kepada situasi yang sedia ada, di mana pada 22 Mac lagi UNIMAS telah mengeluarkan memorandum ataupun arahan dalaman yang jelas menggariskan tiada pergerakan keluar ke Sabah, Labuan dan Semenanjung Malaysia dibenarkan sepanjang semester 2 2020-2021. Maksudnya termasuklah perayaan gawai ke perayaan hari raya. Jadi ianya telah digariskan secara jelas dalam arahan dalaman UNIMAS lah. Ini selari dengan arahan daripada pihak SDMC. Situasi ini nyata menerima pelbagai reaksi daripada pelajar Semenanjung di negeri itu. Rata-rata menyokong dan faham keputusan itu penting untuk membendung penularan COVID-19 yang lebih teruk daripada berlaku. Merupakan suatu langkah yang terbaik bagi mengurangkan kadar kenaikan kes COVID-19 yang berada di Sarawak. Lantas daripada itu, walaupun terpaksa beraya di perantauan, tapi saya amat seronok kerana dapat menikmati suasana beraya di kampus bersama dengan rakan seperjuangan yang lain. Pendapat saya sendiri adalah sedih kerana dalam seumur hidup 20 tahun saya ini saya tak pernah beraya tanpa keluarga saya, tetapi insya-Allah mungkin apa yang berlaku ini ada hikmah dia. Dalam skala 1 ke 10 sedih dia tak adalah sedih sangat. Maybe dalam ada 3 sedihnya, tapi tak apa, insya-Allah saya dan rakan-rakan yang berada di kampus ini insya-Allah akan menyambut sambutan raya sederhana. Kementerian Pendidikan semalam mengumumkan penutupan sekolah di seluruh negara selepas cuti Hari Raya Aidilfitri bermula 16 Mei depan. Sepanjang tempoh 10 hari, pelajar akan mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Namun di pihak ibu bapa pula ada kerisauan yang bersarang di fikiran mereka. Sebagai seorang ibu, kita rasa memang tak selesa lah kan, kerana anak kurang berminat untuk belajar tanpa adanya bimbingan guru. Kemudian anak yang tiada peranti juga terpaksa menunggu daripada ibu bapa untuk mendapatkan maklumat daripada guru. Bagi sekolah-sekolah di pedalaman memang tidak ada capaian internet, maka pilihan sistem PDP-PR atau kelas online ini tidak membantu. Memahami kesukaran itu, Presiden Kesatuan Guru Bumiputra Sarawak KGBS Ahmad Mali menjelaskan kaedah konvensional boleh dipraktikkan pelajar dan guru di kawasan luar bandar. Kaedah-kaedah yang lain boleh dirangkakan, boleh dicadangkan, boleh disediakan oleh guru-guru berkenaan. Seperti menyediakan lembaran kertas kerja ataupun menggunakan buku-buku teks dan juga mana-mana lokasi yang mempunyai liputan siaran TV dan sebagainya. Baginya secara keseluruhan, penutupan sekolah ini penting sebagai kuarantin diri guru dan pelajar bagi memutuskan rantaian COVID-19 dalam kawasan persekolahan. Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat, kita jumpa lagi.